Okey, so topik yang keempat adalah bagaimana hendak menjana pendapatan yang lumayan walaupun secara part time. Okey, apa yang saya nak share ni, okey, untuk topik yang kali ni, apa saya nak share adalah 3 cara ataupun 3 kaedah menjana pendapatan yang boleh dikatakan cepat dan mudah. Okay, yang anda boleh apply dalam pasaran Malaysia lah. Okey, yang pertama adalah dropshipping. Okey, mungkin ramai dah tahu tentang dropshipping. Yang kita selalu dengar pasal dropship. Okey, saya akan explain. Okey, kemudian yang kedua adalah produk digital. Okey, yang ketiga adalah affiliate marketing. Okay. So tiga-tiga ni yang saya boleh dikatakan cepat dan mudah lah untuk anda dapat menjana pendapatan yang lumayan. Okay, tiga ni saya akan fokus. Okay, kita tengok yang pertama. Yang pertama adalah dropshipping. Okay, selalu sangat kita dengar nak jadi dropship, produk-produk kan. Okay, tak kisahlah, sebenarnya banyak produk-produk yang anda boleh jadi dropship. Okay, contohnya produk kesihatan, okay, kesihatan, pakaian. Okay, ini antara produk-produk yang famous lah dalam dropship. Selalunya produk-produk yang berkaitan wanita, okay, untuk perempuan. Okay, produk kecantikan. Okay, so dropship. Okay, so kita ambil contoh artis ataupun business owner yang tengah naik lah. Okay, business owner ataupun artis ni akan buat marketing. Dia akan promote, dia akan buat video-video, dia akan bagi tahu dekat public yang dia jual produk sekian-sekian kan. Okay, jadi kita boleh join dropship. Dan dropship ni tak perlu nak keluarkan modal. Okay, dan tak perlu nak pegang stok. Tak perlu stok. Okay, tak perlu nak pegang stok. Jadi kita tak keluarkan modal. So apa yang kita perlu buat adalah promote. Okay, promote dekat mana? Promote dekat social media, promote dekat kawan-kawan, promote dekat keluarga. Okay, daripada hasil promote itulah kita akan dapat commission. Okay, commission ni akan ditentukan oleh business owner ataupun yang kita highlight tadi, artis kan. Okay, akan ditentukan oleh artis itulah. Okay, so commission pula bergantung kepada harga produk. Okay, mungkin harga produk yang mahal, okay, 100, 200, anda akan dapat commission dalam 20, 30 hingga RM50. Okay, kalau produk-produk yang murah, contoh tudung Fareha berharga RM27, mungkin anda akan dapat commission sebanyak RM8. Okay, so bila anda jadi dropship, jadi mudahlah untuk anda jana pendapatan. Okay, cepat. Tapi anda perlu tengoklah produk apa yang anda nak promote. Okay, anda perlu make sure produk yang anda nak promote tu make sure produk yang high demand. Okay, kalau produk daripada artis, okay, selalunya high demand lah. Okay, sebab artis ramai pengikut, jadi ramai yang cari-cari produk daripada artis tu kan. Jadi bila anda dah jadi dropship, anda promote, jadi cepat untuk anda dapat income. Okay, dan anda perlu make sure yang margin ataupun keuntungan sebagai dropship tu berbaloi. Okay, kalau contoh kalau
produk yang anda dapat keuntungan RM1, RM2 tu mungkin produk tu anda perlu main dengan kuantiti lah. Okay, boleh buat combo dan sebagainya. Yang tu teknik-teknik untuk menjual lah, dropshipping. Okay, yang tu kalau dropship direct dengan business owner ataupun artis. Tapi saya nak share lagi satu jenis dropshipping juga, tapi dropship daripada Shopee. Okay, Shopee. Okay, kenapa saya nak share yang ni? Okay, sebenarnya ni sebab saya pernah buat. Saya pernah buat dropship Shopee ni, jadi sebab itulah saya nak share. Dan saya, bagi saya berbaloi lah sebab saya mendapat keuntungan yang agak lumayan lah. Dan senang. Okay, kalau anda dah tahu, tak apa. Tapi kalau untuk yang belum tahu, anda boleh try. Okay, dropship Shopee ni, maksudnya bukanlah anda jadi dropship kepada platform Shopee, tapi anda jadi dropship kepada seller Shopee. Okay, seller Shopee. Okay, macam kita tahu dalam Shopee ni harga jualan tu memang sangat-sangat murah lah. Sebab itulah ramai yang nak beli di Shopee, kan? Okay, kalau saya sebagai seller, saya memang tak pilihlah Shopee sebab saya tak boleh nak bersaing harga. Okay, jadi saya prefer untuk jual di luar Shopee. Okay, contoh saya jual guna FBX ataupun IGX. Okay, ataupun dekat kawan-kawan ataupun di dalam grup FB. Okay, banyak platform yang anda boleh guna untuk jual. Okay, tapi yang ni pun kena belajar juga, FBX, IGX. Okay, dia ada teknik-teknik je lah, kalau tak akan burn lah duit. Okay, tak apa, yang tu anda boleh explore sendiri. Okay, apa yang saya nak highlight adalah sangat-sangat mudah. Okay, contoh anda kena tahu, apa yang anda kena tahu adalah anda kena cari produk yang high demand. Okay, apa saja bisnes yang kita nak buat, mestilah kita kena tengok produk tu high demand. Kalau tak berbaloi lah. Sales ada tapi tak high demand, dia jadi tak berbaloi. Okay, jadi produk high demand sebagai contoh produk kurus, okay, ataupun korset. Ini untuk produk perempuan. Selalunya high demand ni produk-produk daripada yang berkaitan dengan perempuan lah. Okay, ataupun produk daripada artis yang jual dalam Shopee kan, ataupun produk viral. Okay, produk viral yang untuk letak dekat dapur, pokok-pokok bunga. Yang tu anda boleh search lah. Selalunya viral ni kita selalu nampak dekat Facebook dan sebagainya kan. Okey, kalau anda nak tahu, Shopee ni memang harga sangat murah lah. Okey, contoh saya bagi contoh produk yang saya jual dulu, saya dapat harga daripada Shopee bawah RM10. Okey, RM7, RM8, dan saya boleh jual mengikut harga pasaran di luar Shopee. Okey, saya buat research harga jualan di Facebook, di IG. Okey, saya boleh follow yang tu lah. Okey, contoh saya beli dua barang, saya buat combo price. Okey, saya ambil dua barang daripada Shopee berharga RM5. Okey, RM5. Jadi dua barang saya buat combo, saya promote combo price. Modal saya adalah RM10 dan saya jual RM50 atau RM40. Jadi dapat untung lah dekat situ. So, apa saya buat? Saya promote di Facebook Ads, IG Ads. Bila customer order, okay, order di WhatsApp, saya akan order di Shopee.
Memang saya akan order di Shopee, saya dapat detail customer, so saya boleh isi detail customer dekat Shopee dan seller tu yang akan post. So saya tak perlu nak fikir untuk post dan sebagainya. Tapi sebelum anda pilih satu produk tu, selain daripada high demand, anda kena tengoklah kualiti dulu. Okay. So macam nak tengok kualiti, sebelum anda decide untuk jual produk tu, anda boleh beli dulu untuk test kualiti. So anda boleh search dekat Shopee produk yang anda minat nak jual tu. Anda search, anda cari beberapa supplier dan anda boleh try lah, anda boleh try beli dan tengok kualiti. Itu apa yang saya buat lah. Dan kalau dah okey, saya tengok review pun okey, so saya akan try jual di luar Shopee. Okay, ikut harga pasaran. Okay, so memang dapat keuntungan yang tinggi lah. Okay, margin dalam 20 hingga RM50. Kalau anda tahu pun, produk-produk dalam Shopee tu kebanyakan dia ambil daripada China. So dalam Shopee sendiri pun, anda pun boleh tengok kan, dalam Shopee sendiri pun ada direct daripada China. So anda pun boleh order direct dengan supplier China dengan menggunakan Shopee. Okay. So tak perlulah nak order dekat platform-platform lain, platform borong yang lain. Okay. Anda boleh try dulu kalau anda betul-betul nak cepat. Anda boleh try dulu produk yang ada dalam Shopee, tapi make sure anda buat research produk apa yang high demand. Okay. Ini saya memang suggest lah sebab ini pun saya ada jual and then kawan-kawan pun ada jual, so ini memang saya suggest lah produk-produk yang berkaitan dengan wanita. Okay. Okay, itu pasal dropship. Okay, next adalah produk digital. Okay, produk digital ni dia banyak produk digital, tapi yang famous adalah e-book. Okay, ini yang saya tahulah, e-book, online course. Okay, so e-book, anda sendiri dah beli e-book daripada saya kan. So e-book ni tersenarai dalam produk digital. Dan kalau training ke ataupun anda boleh buat online course, yang tu kita panggil produk digital lah. So produk digital, kalau anda ada skill ataupun anda ada something yang anda boleh share, okay, something yang kita boleh share kepada orang, okay. Contoh teknik-teknik nak menjual di Shopee, teknik-teknik Facebook Ads, okay, ataupun yang macam saya buat sekarang ni, untuk buat kerja online kan, tak ramai yang buat e-book tentang kerja-kerja online ni. Jadi saya jadikan tu sebagai e-book dan saya boleh dapat keuntungan lah. Okay, di samping kita bagi benefit kepada orang, kita bagi knowledge, kita ada ilmu, kita bagi knowledge dan benefit kepada orang, kita juga boleh dapat keuntungan. So keuntungan produk digital ni, dia tak perlu modal. Okay, perlu modal. Jadi saya produk digital saya simple, jadi tak perlukan modal lah. Okay, yang perlukan modal mungkin dari segi marketing, dari segi kalau untuk design dan sebagainya lah. Tapi saya tak adalah semua benda tu, hanya marketing saja, itulah modal. Okay, tapi untuk dia tak sama dengan produk biasa yang kita beli dekat
Shopee atau sebagainya, yang tu memang perlukan modal lah untuk beli barang. Okay. Ibu hanya perlukan skill dan hanya perlu kita hanya perlu skill penulisan saja. Okay. Skill penulisan tak perlu hebat-hebat, hanya perlukan skill penulisan yang biasa saja. Okay. Anda pun dah baca ibu saya. Penulisan yang simple, yang santai pun dah cukup. Okay. Kalau anda pernah beli ibu-ibu daripada tempat lain pun, anda boleh tengok. Okay. Tak perlu pun skill untuk menulis yang hebat lah. Okay. So anda ada something yang boleh share, anda boleh jadikan benda tu sebagai keuntungan juga kepada anda. Okay. Yang tu anda boleh decide. Okay, yang ni pun sama. Macam mana kita nak promote ibu online course ni? Okay, boleh promote macam biasa dekat Facebook Ads ataupun IG Ads. Okay, ataupun anda boleh buat konten-konten di blog. So banyak tempat lah. Selalunya kita guna social media lah untuk promote produk-produk digital. Okay, so kalau anda nak try, anda boleh try, tapi anda make sure anda buat research dululah. Anda perlu make sure anda ada knowledge yang boleh di-share kepada orang. Okay. Next. Next adalah affiliate marketing. Okay. Okay. Okay, affiliate marketing. Okay, affiliate marketing ni semakin famous. Sebenarnya daripada dulu lagi famous, tapi semakin famous sejak ramai yang aware tentang dunia-dunia digital ni. So affiliate marketing ni semakin famous lah. So apa guna affiliate marketing ni? Kalau untuk owner business, okay, owner business selalunya dia guna affiliate marketing tu untuk obviously untuk promote produk. Okay. Produk fizikal ataupun produk digital. Okay. Untuk promote produk, untuk sebagai brand awareness. Maksudnya dia nak bagi ramai orang kenal brand ataupun kenal produk-produk dia. So dia akan guna affiliate marketing lah. Okay, yang ketiga adalah untuk tarik audience. Okay, audience atau customer. Okay. So apa yang owner business ni boleh buat, dia boleh wujudkan program affiliate marketing. So anda boleh join sebagai affiliate marketer lah. Anda boleh join affiliate marketing yang owner business ni buat. Okay, bila anda join owner business, dia ada sistem. Okay, yang tu bergantung kepada owner tu sendiri. Okay, yang saya share berdasarkan pengalaman. Sebab saya pun nanti akan buat affiliate marketing juga. Cuma masih tengah explore lagi. Okay, owner business, bila anda daftar untuk jadi affiliate marketing, owner business dia akan create satu ID yang unik, okay, ataupun yang khas untuk anda. Okay, maksudnya setiap yang join affiliate marketing dengan owner business ni, dia akan ada ID yang unik lah untuk dia. Okay, ID yang unik tu dia akan jadi satu link lah. Okay, jadi satu link. Okay, maksudnya, so apa tugas anda? Anda hanya promote
promote produk-produk sama ada produk digital ataupun fizikal pada owner business ni, promote, dan bila ada customer nak order, customer akan order direct kepada owner business tapi menggunakan link yang anda bagi pada customer. Okay, sebab anda dah dapat link, bila customer order, customer klik je link tu, so dalam sistem owner ni, owner akan dapat tahulah customer tu datang daripada mana, kan? Dia dapat tahu. Contoh customer tu datang daripada anda. So owner bisa dia dah tetapkan commission untuk affiliate selalunya dalam 30% to 70%, okay, ataupun 50%, okay, ikut produk lah. Okay. So contoh kalau produk tu harga dia RM100, kalau ada customer beli, dan akan masuk dalam sistem owner tu RM100, tapi bahagian commission kepada anda sebanyak RM50 kalau owner set commission sebanyak 50%. Okay. Jadi owner mungkin hujung bulan ataupun mungkin 2 minggu sebulan, owner akan bayarlah commission yang anda dapat. Okay, so ni commission yang agak lumayan. So anda boleh cari produk-produk yang anda nak join affiliate. Okay, banyak produk yang anda boleh cari, terutama sekali produk digital lah. Ada training, produk digital, training, e-book, banyak yang guna khidmat affiliate. So anda boleh register. Okay, so, saya nanti pun akan buat affiliate juga, tapi nantilah. Nanti saya akan promote kalau anda nak join affiliate marketing. Okay. So inilah yang anda boleh try nanti. Okay. Okay, yang tadi tu adalah bisnes-bisnes yang anda boleh try dalam pasaran Malaysia yang boleh bagi pendapatan yang cepat dan mudah. Okay, tak perlukan modal pun, cepat. Okay, saya nak share pula bisnes yang melibatkan skills dan platform. Okay, bisnes yang melibatkan skills dan platform. Okay, ada banyak bisnes. Okay, jadi video ni agak panjang lah. Okay, first, paling simple dan mudah sekali, anda boleh jawab survey. Okay, ada beberapa platform atau website yang anda boleh join dan anda hanya perlu jawab survey sahaja. Okay, contoh platform nama dia Vis. So anda boleh search dekat Google lah platform yang nama dia Vis. Okay, bila anda join, anda perlu sign up. Macam biasalah, kita kena sign up. Kemudian anda perlu masukkan nombor phone. Okay, nombor phone dan details pasal pekerjaan dan sebagainya. Kemudian platform ni, Vis ni dia akan detect lah. Okay, kalau anda daripada kalau kita memang daripada Malaysia, okay, katalah anda isi details anda sebagai freelancer ataupun kerja-kerja yang lain. Jadi Vis ni dia akan bagi survey yang berkaitan kepada anda. So anda kena jawab. Anda boleh jawab dan anda akan dapat
commission lah. Commission ataupun bayaran lah. Okay, bayaran dia yang saya tengok adalah RM RM1 hingga RM100. Okay. Mungkin yang RM100 ni yang mahal ni mungkin survey yang susah sikit. Okay. Yang susah dan ambil masa yang lama. Okay. Tempoh masa untuk jawab survey ni dalam 5 minit hingga 10 minit sahaja. So agak menarik jugalah platform ni untuk menjawab survey. Mungkin juga ada platform-platform lain yang tu anda boleh survey, anda boleh search sendiri dekat Google. Yang ni yang saya jumpa banyak dikongsi dalam blog-blog yang boleh dipercayai lah. Okay. So hanya jawab survey dah dapat duit. So anda boleh try. Okay. Video ni akan jadi panjang sikit lah. Okay, kalau yang kedua adalah kalau anda ada skill dalam penulisan. Dalam penulisan, skill dalam penulisan anda boleh try blogging. Okay. Okay, daripada dulu lagi memang blogging ni dulu memang famous sangat-sangatlah blogging. Okay, dulu ramai yang guna blogspot.com untuk blogging. Okay, tapi kebanyakan blog-blog tu hanya share tentang diri lah, tentang personal life, lifestyle dan sebagainya. Okay, selain daripada tentang personal life anda juga boleh share something yang anda rasa orang akan cari. Okay, maksudnya apa yang anda boleh buat, anda boleh pilih satu niche ataupun topik. Okay, niche ataupun topik yang anda nak explore, yang anda nak share. Okay, contoh tentang tentang hartanah. So jadi blog anda tu anda boleh cerita je pasal bidang-bidang hartanah kan. Okay, kalau contoh blog pasal saya, pasal kerja online ni, so saya boleh ceritalah. Okay, untuk post kali ni tentang pengalaman, kemudian next post tips, banyak lagi, banyak benda yang anda boleh share ikut niche dan topik yang anda pilih. Okay, untuk blogging dulu kita guna Blogspot, paling famous Blogspot, tapi sekarang dah advance boleh guna WordPress. Okay, WordPress ni dia punya interface tu lagi clean, lagi cantik lah macam website. So anda boleh juga promote bisnes lah sebab dia memang nampak clean dan tak macam dulu. Dulu lebih kepada personal dan sesuai untuk personal life. Okay. Okay, so macam mana anda boleh buat pendapatan? Okay, contoh saya ambil contoh, kita tengok tadi saya ada share tentang affiliate kan. Okay, so anda boleh pilih niche yang anda boleh jadi affiliate. Okay, contoh tentang hartanah tadi. Mungkin Sifu hartanah tu dia ada buat training, buat e-book. Jadi macam mana anda nak promote? So anda boleh mula anda share pasal hartanah. Okay, dan anda boleh selit tentang jual produk daripada Sifu tu. So anda dah jadi affiliate, so anda dapatlah commission. Jadi tu salah satu cara untuk dapat income daripada blogging dengan hasil penulisan. Okay, tak perlu pun penulisan yang hebat sebab blog ni dia genre saja. Okay, tulis dalam penulisan yang santai lah. Okay, saya pun pernah buat blog sebelum ni tapi tentu saya suka-suka, tapi saya pun
ada banyak share tentang kerja-kerja online kat dalam tu. Jadi banyaklah yang komen dan sebagainya. Okay. Kalau saya pun, saya boleh promote e-book, saya boleh promote training, saya boleh selit-selitkan dalam blog saya lah. Okay. Tu salah satu teknik untuk anda dapat income dari blogging, okay, dari penulisan. Okay. So, ni saya share ringkas saja. Sebab banyak. Okay. Yang ketiga adalah graphic design. Okay. Graphic design. Okay. Graphic design ni dia banyak pecahan. Okay. Mungkin anda boleh buat logo. Boleh buat banner. Poster. Iklan-iklan poster iklan-iklan, kemudian post-post social media, okay, social media. Okay, so trend sekarang memang ramai yang nak buat bisnes, okay, nak buat bisnes. Jadi business owner yang baru-baru ni mesti memerlukan graphic designer, okay. Kalau dia tak perlukan graphic designer untuk design poster dan sebagainya, mungkin dia perlu untuk create post-post dalam social media. Okay. So daripada sinilah anda boleh cari, okay, ni tips untuk dapat income sebagai graphic designer lah dalam bidang graphic design. Okay, anda boleh cari dalam Instagram, dalam Facebook ataupun LinkedIn. Okay, kalau anda tak tahu LinkedIn, anda boleh explore, ataupun grup-grup yang berkaitan graphic design. So mana saja anda jumpa, anda boleh approach, okay, anda boleh offer, anda boleh direct DM, anda boleh PM, anda boleh offer servis anda. Okay, mungkin anda boleh buat, ni saya bagi contoh, mungkin anda boleh promote 30 hari social media post, kan, 30 hari social media post. Anda buat package berharga RM500. Okay, so bila business owner tu tentang produk kecantikan, so anda perlu design yang berkaitan lah. So anda kena guna creativity untuk design post-post yang berkaitan kecantikan. So yang tu anda boleh offer. So anda boleh fikirlah macam mana anda nak buat offer. Okay. Kemudian okey, itu teknik-teknik untuk approach. Yang ni pun saya tengok graphic designer daripada overseas banyak share lah. Memang kebanyakan yang diorang approach direct melalui DM, PM di Facebook, LinkedIn ni, kebanyakan diorang memang dapat klien lah. Okay. Anda perlu cari business owner yang anda tengok, yang anda nampak memerlukan khidmat daripada anda. Okay. Paling penting sekali post social media tu lah. Okay, so yang tu kalau anda approach secara direct dengan klien. Okay, selain pada tu anda boleh promote servis macam biasa, benda yang sama dalam Facebook ataupun IG X. Okay, ataupun anda nak buat blog pun boleh untuk promote bisnes anda. So anda make sure lah anda ada Facebook page, IG. So dalam ni anda boleh upload konten-konten, anda boleh upload portfolio, dan anda boleh upload kalau ikut saya tengok tips untuk graphic designer,
portfolio tu memang penting. Okay, portfolio anda perlu tahu lah. Portfolio selalunya graphic designer tahu. Portfolio adalah hasil kerja. Okay, so kalau anda pernah buat kerja-kerja design sebelum ni, simple ke ataupun advance ke, anda boleh cari balik untuk jadikan portfolio dan anda letakkan satu tempat. Okay, di Google Drive ataupun di behance.net. Anda boleh park di situlah. Okay. Kemudian dalam Facebook page dan IG page ni anda boleh upload portfolio anda boleh promote, anda boleh apa saya tengok graphic designer pada overseas ni, apa tips dia orang kata bukan sahaja portfolio tapi selalu-selalulah upload progress. Okay. Contoh anda tengah buat design, anda boleh upload progress anda design, okay, apa yang klien nak. Kemudian situasi, mungkin situasi anda tengah design ke apa ke, so boleh upload yang tu sebagai konten dalam Facebook page dan IG page. Okey, sebabnya klien bukan sahaja tengok hasil portfolio, dia pun nak tengok apa servis anda buat, ada feedback ke apa ke, so anda kena create lah Facebook page dengan IG, okay, dan portfolio. Ini penting. Kemudian barulah anda boleh approach klien-klien, okay, yang saya kata tadi, dan anda boleh bagi semua benda ni dekat klien dan klien pun cepat tertarik dengan anda. Okay, ataupun ialah anda boleh buat Facebook ads atau IG ads, anda boleh promote portfolio dan Facebook page, Facebook ataupun IG anda. Okey, itu untuk graphic design. Okay, untuk menjana pendapatan. Okey, seterusnya yang keempat. Social media management. Service. Okay, social media management service. Okay, basically yang ni memang sama saja dengan graphic design. Social media ni, contoh Facebook, benda sama. IG, LinkedIn, okay, apa lagi? YouTube. So, ni antara social media. So, anda boleh apply benda yang sama dengan graphic design tadi. Anda boleh approach owner business yang tengah-tengah baru nak up, okay, kita panggil yang baru nak up, owner business ataupun kawan-kawan yang memerlukan perkhidmatan social media management. Okay, maksudnya mungkin anda boleh offer yang anda boleh buat 30 social media post, boleh provide 30 post sebulan ataupun akan boleh provide 2 post setiap hari. Okay, yang tu servis-servis berkaitan social media ataupun copywriting. Okay, anda boleh approach owner business untuk offer dan anda boleh create package lah sama macam graphic design tadi. Okay, untuk sebulan RM500, macam tu. So apa yang anda offer, anda boleh bagi tahu dekat owner business tu. So owner business ni one of klien yang anda boleh cari dekat IG dan anda approach. Okay, kalau anda nak promote lain daripada approach direct tu, anda boleh promote macam biasa, macam sama juga IG ads, Facebook ads, ataupun buat website, ataupun buat blog. So benda yang sama. Okay, cuma dalam skop social media management service. Okay, berkaitan dengan social media. Social media management service ni one of
job ataupun one of skills yang semakin naik lah sebab ramai yang nak buat bisnes. Jadi owner bisnes ni memerlukan servis-servis yang ni. Okay, sebab owner bisnes ni memang dia tak sempat kalau dia nak cover semua benda dia nak buat kan. Jadi dia akan sub saja. So anda boleh create, kalau anda ada skill dalam social media, anda boleh create package yang sesuai lah. Okay, so itu social media management. Next yang kelima. Okay, yang kelima adalah bidang translation. Okay, editing ke, proofreading, subtitling, semualah language related. Okay, berkaitan dengan language. Okay, kalau ikut pasaran dalam Malaysia, sebenarnya susah nak nampak calculator promote servis dia secara besar-besaran. Okay, maksudnya guna Facebook Ads ke, IG Ads ke, jarang lah nampak. Okay, kebanyakan translator dalam pasaran Malaysia ni banyak dah link dengan lecturer, dengan individu-individu yang memang terlibat dalam penterjemahan. Okay, jadi dalam circle translator. Okay, tapi sebagai newbie, okay, sebagai translator yang baru nak start, translator, editor, okay, yang berkaitan bahasa, anda boleh tengok tengok kerja-kerja translation yang anda boleh buat yang simple lah. Okay, kalau anda nak fokus dalam pasaran Malaysia. Okay, contoh translate, abstract, okay, abstract ataupun assignment, okay, ataupun thesis yang simple, ataupun iklan daripada bisnes owner yang kecil. So untuk buat yang kerja-kerja yang ni, boleh dikatakan translation yang simple, yang tak memerlukan sijil ataupun tak perlu pun jadi certified. Okay, certified translator tak perlu. Okay, sebabnya dalam pasaran Malaysia ni susah kita nak dapat job translation sebab kebanyakannya nak dalam pasaran Malaysia memang nak certified translator. Okay, kalau anda nak jadi certified translator, anda boleh consider ITBM lah, Institut Terjemahan. Okay, ITBM ada buat kursus untuk jadi certified translator. Bila anda join kursus tu 10 hari, 10 atau 20 hari, saya tak ingat. Okay, 10 hari bayaran range bayaran dalam 1,200. Okay, untuk anda join kursus, anda akan belajar tentang basic translation, and then anda akan buat translation dan akan direview oleh certified translator lah. Okay, yang dilantik untuk review hasil-hasil translation anda. So kalau okay, and then anda akan dapat certificate lah, dan anda akan jadi certified translator. Okay, tu memang pasaran Malaysia kebanyakan memang dia nak lebih mempercayai certified translator. Okay, terutama sekali job-job translation yang agak berat, okay, seperti translate buku ataupun research paper. So susahlah untuk newbie survive di dalam pasaran Malaysia kalau anda tak ada certificate.
Okay. Tapi untuk pasaran overseas, dia tak perlukan pun tak perlukan sertifikat ataupun tak perlu anda jadi certified translator. So nanti saya akan explain lah. So ni dalam bidang translation, editing and language. Okay, so macam mana anda nak promote? Kalau untuk pasaran Malaysia memang anda boleh approach kawan-kawan, anda boleh approach lecturer untuk translation. Okay, untuk translate ke English, untuk translate ke BM, Bahasa Melayu. Okay, mungkin kebanyakan dia assignment lah. Anda boleh, kalau anda ada penguasaan English anda baik, anda boleh offer translation service kepada kawan-kawan dan lecturer. Tu yang saya nampak lah dalam pasaran Malaysia. Okay, ataupun company yang nak service translation. Okay, tapi itulah kebanyakan dia memerlukan sertifikat. Okay, kalau nak pasaran Malaysia. Ataupun anda boleh try buat Facebook Ads, IG Ads. Okay. Itu anda boleh try. Tapi agak mencabarlah untuk pasaran Malaysia. Okay. Okay, next. Yang ke-6 adalah transcribing. Transcribing audio file. Okay. Okay. Macam yang anda baca ebook saya sebelum ni, saya dah dapat job yang saya kata senang tu kan. Saya perlu dengar audio, kemudian saya perlu type semula apa yang perbualan dalam audio tu. Ini adalah transcribing. Okay, yang saya dapat tu transcribing, job transcribing dalam bahasa Melayu. Okay, dalam Malay. Okay, ada juga job transcribing English. Yang ni memang perlukan penguasaan English yang baik lah. Okay, tapi untuk saya English pun taklah selancar orang lain kan. So saya tak buatlah transcribing untuk English, saya hanya buat untuk Malay saja. Okay, so transcribing ni kalau anda nak try transcribing, so anda kena make sure anda tu bukanlah seorang yang tak penyabar. Maksudnya anda kena make sure yang anda tu penyabar lah. Okay, anda tak boleh jadi tak sabar. Okay, sebab transcribing ni memang memerlukan tempoh masa yang agak lama untuk siap. Okay, maksudnya dia perlu kita detail. Okay, sebab kita perlu dengar satu-satu and then kita akan repeat balik untuk make sure tak terlepas. Okay, tak ada yang terlepas. So kalau kita nak transcribe audio yang durasi 1 minit pun sebenarnya ambil masa yang panjang. Okay, so bayaran selalunya ada yang klien bagi per hour, contohnya 15 USD per hour. Okay, per hour audio. Okay, maksudnya audio yang anda dapat tu durasi 1 jam, so anda dapat 15 USD. Okay, ataupun 2 USD. Okay, ni ikut klien lah. USD per minit. Okay, ni kira per minit pula. Okay, so kalau dapat 2 jam, so anda dapatlah jumlah 2 USD darab dengan 2 jam tu lah. So transcribing itulah yang saya nak explain tentang transcribing. Okay, kalau ikut pengalaman banyak job transcribing bahasa Melayu. Tapi itulah saya pernah dapat satu job yang agak pelik sebab saya kena transcribe
dia agak ada unsur-unsur